Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Bertemu kita lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2 bersama Cikgu Najwa. Baiklah, murid-murid boleh bersedia dengan buku teks muka surat 77. Semua dah buka buku teks di halaman 77? Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menulis karangan separa terkawal. Okey murid-murid, hari ini kita akan masuk ke mahiran menulis. Okey, jika kamu lihat di dalam buku teks kamu ada sebuah karangan. Karangan ini kamu kena isikan tempat kosong untuk menjadikan karangan itu lengkap. Baik, kita sama-sama baca dan isi tempat kosong. Okey. Tajuk karangannya ialah Seronoknya Menonton Teater. Teater ni biasanya dipersembahkan kepada penonton secara langsung. Okey. Okey, kita baca sama-sama. Yahya dan keluarganya menonton persembahan daripada kumpulan teater tempat kosong. Okey, jadi bagaimana cara untuk kamu mengisi tempat kosong ini ialah, okey, dia dah bagi clue di sini. Kamu tengok pada gambar. Ada gambar dan gambar. Jadi kamu cuba isi tempat kosong berdasarkan gambar yang diberi. Okey. Yahya dan keluarganya menonton persembahan daripada kumpulan teater. Dalam gambar tu tulis apa? SK Taman Rasa Indah. Yahya dan keluarga ini menonton persembahan daripada kumpulan teater SK Taman Rasa Indah. Mereka mempersembahkan cerita yang bertajuk Pemuda yang Jujur. Okey. Perenggan kedua. Pada suatu hari, seorang pemuda memasuki sebuah apa ni? Gambar ni kita tengok ada pokok-pokok ni. Okey, memasuki sebuah hutan. Okey, tulis kat situ hutan. Dia mencari kayu api untuk dijual. Dia terjumpa sehelai. Sehelai apa ni? Kita tengok gambar di sini. Pemuda tu jumpa sehelai selendang. Okey. Bersulam emas yang cantik. Dia membawa selendang itu ke rumah. Keesokan harinya, dia membawa selendang itu ke mana gambar ni? Okey, besar nampak bangunan ni. Jadi, ini adalah istana. Keesokan harinya, dia membawa selendang itu ke istana. Rupa-rupanya, selendang itu kepunyaan puteri raja. Raja mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah kepada pemuda itu. Okey, perenggan terakhir. Ini gambar siapa? Gambar Yahya dan keluarganya. Jadi, apa kita nak isi? Sangat gembira kerana dapat menonton persembahan teater dan mendapat pengajaran daripada cerita tersebut. Jadi dekat sini kita isikan mereka. Kita gunakan kata ganti nama diri yang keberapa? Yang ketiga. Untuk menggambarkan, untuk menunjukkan, menggantikan Yahya dan keluarganya. Jadi kita gunakan mereka sangat gembira. Baiklah murid-murid. Jadi ini adalah merupakan salah satu jenis karangan pendek yang perlu kamu pelajari. Okey. Seterusnya. Okey murid-murid, hari ini kita akan belajar selain daripada kita belajar karangan, kita akan belajar juga kata seru. Tapi sebelum itu, kamu laksanakan dulu tugasan untuk karangan dahulu. Okey, kamu boleh buka buku aktiviti halaman 89 hingga 91. Kamu boleh cuba jawab dahulu, kemudian kamu sambung tengok cikgu punya video untuk cek sama ada jawapan kamu sama ataupun tidak dengan jawapan daripada cikgu.
Okey, kalau kamu telah selesai, kita boleh bincang sama-sama dan cek jawapan kita. Okey, sambil-sambil cikgu baca, kamu boleh ikut bacaan cikgu di rumah ya. Okey, aktiviti 3A. Tulis karangan berpandukan gambar. Tajuknya, wah, meriahnya. Okey, kalau kita tengok dalam gambar ni, gambar ni menunjukkan apa? Sambutan Hari Raya Taman Bukit Indah. Pelbagai makanan disediakan pada sambutan Hari Raya ini. Okey, jawapan yang diberi ialah pengunjung, gembira, murku, perempuan, kuih bakul, lemang, lelaki, dewan dan pakaian. Jadi kamu kena isi jawapan ini pada tempat kosong yang betul. Kita baca sama-sama perenggan yang pertama. Pada hari Minggu yang lalu, Persatuan Penduduk Taman Bukit Indah mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Sambutan itu diadakan di sebuah tempat kosong. Sebuah apa? Jawapan yang paling sesuai ialah sebuah dewan. Mana dewan? Ini dewan. Jadi, kamu potong jawapan ni. Potong. Tulis jawapan yang betul. Di ruangan kosong yang betul dan tepat. Okey, perenggan kedua. Pengunjung yang datang memakai apa? Mengikut kebudayaan Malaysia. Okey, pengunjung yang datang memakai apa? Memakai pakaian lah. Ada jawapan pakaian di atas kan? Okey, tulis memakai pakaian. Mengikut kebudayaan Malaysia. Apa kebudayaan ini? Kebudayaan ini mengikut kaum-kaumnya. Kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Okey, kita sambung. Kaum tempat kosong memakai baju Melayu, samfu dan doti. Siapa yang selalu pakai baju Melayu? Orang perempuan ke orang lelaki? Jawapannya mestilah lelaki lah. Jadi kamu tulis jawapannya di sini. Potong jawapan, tulis kat situ. Okey, seterusnya. Kaum apa pula memakai baju kurung, Cheongsam dan sari. Ini pula pakaian tradisi untuk orang apa? Orang perempuan lah. Orang Melayu pakai baju kurung, Cina pakai Cheongsam, India pakai sari. Okey, tulis kaum perempuan. Seterusnya perenggan yang ketiga. Kanak-kanak pula memperagakan pakaian mereka di atas pentas. Tempat kosong bertepuk tangan apabila melihat gelagat mereka. Siapa yang bertepuk tangan? Tentulah orang yang datang. Orang yang datang tu kita panggil dia apa? Pengunjung. Pengunjung bertepuk tangan. Okey. Yang keempat, banyak makanan dibawa oleh penduduk taman. Mereka dapat makan, ada 3 tempat kosong dan lain-lain. Makan apa? Tengok ada 3 jenis nama makanan dekat atas ni. Kamu tulislah dapat makan. Dapat makan muruku. Muruku ni terkenal oleh dalam kalangan kaum India. Muruku. Kuih bakul. Kuih bakul ni makanan kaum Cina. Lemang. Lemang ni tentulah terkenal dengan kaum Melayu. Dan lain-lain. Lain-lain ni macam-macam lah. Kacang-kacang ke, biskut raya ke. Okey, yang terakhir. Penduduk taman itu sangat apa? Sangat gembira. Takkan bersedih kan? Sangat gembira. Jadi kamu lengkapkan jawapan dia. Okey. Okey, kita masuk pula kepada muka surat 91, aktiviti 3B. Lengkapkan karangan berdasarkan gambar dan frasa. Okey, pengalaman berilmu. Tajuknya pengalaman berilmu. Okey, dekat sini macam mana nak cari cara jawapan? Kamu
lihat pada clue yang dibagi, pada gambar yang dia bagi. Tengok anak panah tu menunjukkan apa. Daripada sini tunjuk ke sini, kemudian naik ke atas, turun bawah dan turun bawah lagi. Jadi itu satu clue untuk kamu cari jawapan yang betul untuk diisikan pada karangan yang diberi. Okey. Kita baca sama-sama. Kamu ikut cikgu baca ya. Pada malam Ahad yang lalu, Hanisah dan keluarganya berpakaian cantik. Mereka hendak pergi ke mana? Nak ke mana dia ni? Tengok gambar yang pertama. Dia tunjuk apa? Istana Budaya. Jadi, mereka hendak pergi ke Istana Budaya. Letaknya Istana Budaya di Kuala Lumpur. Istana Budaya ni memang terletak di Kuala Lumpur. Okey. Perenggan kedua. Mereka hendak menonton apa? Tempat kosong di sana. Boria ialah kesenian tradisional yang amat popular di Pulau Pinang. Jadi kita tengok anak panah ni menuju ke mana. Lepas daripada gambar Hanisah dan keluarga, dia naik ke Istana Budaya. Kemudian dia naik lagi ke gambar apa? Persembahan Boria. Jadi kamu tulis di sini, mereka hendak menonton persembahan Boria di sana. Okey. Seterusnya, kita tengok bawah ni pula. Kita pergi ke bawah ni. Okey. Pertunjukan dimulakan dengan tempat kosong. Dimulakan dengan apa? Tengok gambar apa seterusnya? Gambar ini yang ketiga. Persembahan sketsa. Pertunjukan dimulakan dengan persembahan sketsa. Selepas itu, tempat kosong dipersembahkan. Tengok. Anak panah turun pula ke sini. Yang keempat iaitu nyanyian Boria. Okey. Isi tempat kosong sini, nyanyian Boria dipersembahkan. Semua penonton terhibur dan berasa seronok. Mereka menonton sambil bertepuk tangan. Selepas persembahan tamat, Hanisah dan keluarganya tempat kosong. Hanisah berasa bangga akan kesenian yang terdapat di Malaysia. Okey, jadi kamu isilah tempat kosong itu dengan frasa yang betul. Kamu isi. Mendapat jawapan dekat situ. Yang kelima, pulang ke rumah. Selepas persembahan tamat, Hanisah dan keluarganya pulang ke rumah. Okey, selepas kamu siap tugasan kamu di muka surat 89 sehingga muka surat 91 untuk aktiviti karangan, kamu boleh buka semula buku teks di halaman 78. Ini kita dah nak sampai ke penghujung penggunaan buku teks jilid 1. Okey. Baiklah, kita akan sambung pula kepada topik pembelajaran seterusnya iaitu kata seru. Biasa dengar tak kata seru ni? Okey, kita baca sama-sama. Apa yang dimaksudkan dengan kata seru? Kata seru ialah bentuk kata yang berfungsi untuk menzahirkan pelbagai perasaan. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. Ayat seruan mesti diakhiri dengan tanda seru. Ini tanda seru. Setiap kata seru tu yang kamu gunakan kata seru, koma, ayat, akhir ayat mestilah ada tanda seru. Ingat tu. Okey, ada banyak kata seru sebenarnya. Jadi hari ni cikgu tunjuk contoh sikit untuk kata seru tu. Antaranya ialah nah, aduh, wah, amboi,
Syabas. Cheese. Wahai. Ada lagi. Oh. Hai. Macam-macam lagi lah untuk kata seru yang boleh kamu pelajari. Okey. Kita tengok contoh penggunaan dan ayat seruan yang betul dengan penggunaan kata seru. Baiklah, mari kita lihat bagaimana contoh penggunaan kata seru ini. Yang pertama, aduh. Aduh ini untuk kamu menyatakan perasaan sakit. Contohnya, aduh. Koma kat sini. Aduh, sakitnya perutku. Apa lagi ayat kamu boleh buat? Aduh, sakitnya tanganku. Aduh, sakitnya mataku. Macam tu. Jadi bila kamu terkena apa-apa kat tangan luka ke, kamu boleh menyatakan perasaan sakit kamu tu melalui ayat seruan dengan menggunakan kata seruan aduh. Okey. Yang kedua, amboi, wah. Penggunaan dia sama untuk menyatakan perasaan hairan atau kagum. Okey, contoh ayatnya, amboi, mahalnya harga beg itu. Wah, besarnya rumah awak. Itu untuk menyatakan kekaguman kamu melihat rumah kawan kamu yang terlalu besar. Okey. Seterusnya ialah oh. Oh ini untuk menyatakan perasaan terkejut atau merayu. Contoh ayat, oh, begitu rupanya. Konon-konon kamu tahu satu cerita. Jadi kamu baru tahu cerita tersebut. Jadi kamu pun, oh, begitu rupanya. Okey. Yang seterusnya, hai. Hai untuk menegur seseorang. Jumpa kawan-kawan lama, jumpa kawan yang dah lama tak jumpa, kamu boleh guna hai ini. Okey. Contohnya, hai. Sudah lama kita tidak berjumpa. Hai, awak sihat ke? Okey. Yang seterusnya, cheese. Cheese ini, biasa dia orang guna ni. Untuk menyatakan perasaan marah atau benci. Contoh ayatnya, cheese, berani kamu ambil pensel saya? Cheese, berani kamu ambil buku saya? Cheese, berani kamu ke sini? Itu untuk menyatakan perasaan marah ataupun benci. Okey, yang seterusnya ialah untuk menyatakan perasaan hairan atau terkejut. Contoh ayat, kamu nampak kawan kamu ada lagi dekat dalam kelas, tak balik-balik. Siapkan kerja sekolah. Okey. Kamu pula nak patah balik tertinggal bekal makanan. Kamu tengok kawan kamu. Kamu masih belum pulang? Terkejut tengok kawan tu ada lagi dekat situ. Kamu masih belum pulang? Kamu masih di sini? Okey. Kemudian, wahai. Untuk menyatakan perasaan sayu, sayang ataupun menarik perhatian. Ini boleh guna dekat keluarga kamu. Keluarga kamu ke, kawan-kawan ke. Contohnya, wahai ibuku yang tercinta. Ini macam apa ni? Nak bodek nak belikan mainan baru. Okey. Yang kedua, ni cikgu cakap dekat anak-anak murid cikgu. Wahai murid-muridku tersayang. Wahai murid-muridku tersayang, dengar cakap cikgu ni. Okey. Yang seterusnya, syabas. Untuk menyatakan perasaan gembira, memuji atau ucap tahniah. Contoh ayatnya, syabas atas kejayaan kamu dalam pertandingan itu. Syabas kerana kamu berjaya mendapat nombor 1. Syabas di atas keputusan cemerlang dalam peperiksaan kamu. Okey. Jadi, itu untuk menyatakan perasaan kita yang gembira atau menghargai seseorang. Okay, baiklah. Di dalam buku teks kamu, muka surat 78 tadi, kita tengok sama-sama. Kita isi tempat kosong ini. Kamu boleh cuba-cuba teka juga apa jawapan yang boleh kamu isi pada tempat kosong ini. Okey. Sehari di Muzium Kaca. Dalam kurungan dia, iBox Glass Museum. Okey. Pada suatu hari, Yahya dan keluarganya melawat Muzium Kaca Pulau Pinang yang terletak di Jalan Burma, Pulau Pinang. Okey, Muzium Kaca ni terletak di Pulau Pinang.
Baik, kita lihat dialog di antara Emak Yahya, Yahya dan juga Hana. Okey, warna merah tu menunjukkan kata seru. Okey, kita tengok semula. Okey, kita tengok Mak Yahya cakap. Amboi, Mak Yahya ni kagum ni. Amboi, cantiknya terowong kaca. Ukiran dan potongan kacanya sangat teliti. Yahya pun jawab. Terowong ini memang cantik, Emak. Dia terkejut. Hana pun ada di sini. Dia nampak kawan satu taman perumahan dengan dia. Okey. Hana pun tegur dia. Hai Yahya, kamu pun datang? Ya, Hana. Wah, hebatnya lantai terowong kaca ini. Dia kagum pula tengok lantai terowong kaca tu. Semuanya kaca. Okey. Oh, rupa-rupanya inilah terowong yang diperbuat daripada 500 keping kaca pelbagai warna dan corak. Hana ni terkejut. Dia pernah baca, dia pernah tahu cerita tentang terowong ni dibuat daripada 500 keping kaca pelbagai warna dan corak. Jadi terowong tu memang penuh dengan kaca. Okey, sekarang kita tengok Yahya ni nak jawab apa ni kat sini. Okey, tempat kosong. Cantiknya motif pada ukiran ini. Dah tentulah dia kagum. Bila kagum, kita boleh cakap apa? Kita boleh guna letak kata seru. Wah di situ. Wah, cantiknya motif pada ukiran ini. Hana pun jawab. Betul, Yahya. Di tempat kosong sini. Banyaknya makcik membeli cenderamata. Dia jawab dekat Yahya. Betul, Yahya. Tiba-tiba dia tengok makcik ni beli cenderamata banyak. Dia terkejut tengok. Jadi, kita boleh isi kata serunya apa? Iaitu, banyaknya makcik membeli cenderamata. Makcik ni pun, Mak Yahya pun jawab. Ya, Hana. Cenderamata ini daripada botol yang dikita semula. Hana pun jawab lagi dekat sini. Uniknya botol itu. Saya mahu membelinya juga. Dia pun gembira. Dia rasa kagum tengok keunikan botol itu dihasilkan. Jadi diisi apa sini? Wah, uniknya botol itu. Okey. Dah bercakap-cakap, dah sembang berbual-bual. Makcik ni pun jawab. Tengok jam. Sudah lewat. Kami balik dulu, Hana. Jadi, makcik ni terkejut. Tengok jam dah pukul 6 petang. Jadi, makcik ni pun gunakan kata seru di situ. Sudah lewat. Kami balik dulu, Hana. Jadi, letaklah kata seru itu pada penggunaannya yang betul. Sekarang kamu boleh buka buku aktiviti kamu. Di muka surat terakhir dalam buku aktiviti itu iaitu halaman 92. Okey, kita tengok sama-sama. Kalau boleh kamu isi dulu tempat kosong tu. Okey murid-murid, aktiviti 4. Arahan di situ ialah tulis ayat seru berdasarkan gambar. Okey, dia bagi pilihan jawapan di sini. Yang pertama, Noni, kamu ke sini dengan siapa? Okey, amboi, cantiknya Cikgu Murni memakai baju kebaya batik. Di sana ada jualan barang-barang kraft tangan. Oh, begini caranya menganyam tikar mengkuang. Wah, besarnya wow bulan ini. Ada 5 pilihan jawapan. Macam mana kamu nak buat, nak tulis? Kamu lihat. Okey, pada gambar-gambar yang telah diberi. Tengok gambar, kemudian isikan tempat kosong. Ni menunjukkan gambar apa ni? Okey, gambar Yahya. Yahya pergi berjalan-jalan. Tiba-tiba dia nampak ada kedai jualan barangan kraft tangan. Jadi, dia tunjuk dekat mak ayah dia. Di sana ada jualan barang-barang kraft tangan. Jadi, kamu isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Yang kedua, gambar Noni dan juga Siti. Siti ni tegur. Siti ni tegur apa? Noni, terkejut tengok kawan dia ada. Noni, kamu ke sini dengan siapa? Okey.
Seterusnya, Yahya ni tengok apa ni? Gambar apa ni? Gambar wow. Jadi apa dia cakap? Wah, besarnya wow bulan ini. Yang keempat, Noni ni tengok. Tengok makcik ni menganyam tikar mengkuang. Jadi jawapannya, oh, begini caranya menganyam tikar mengkuang. Okey, yang terakhir, Meme. Meme. Kenapa saya cakap Meme? Sebab tak pakai tudung. Biasa original lah ni. Meme tengok baju cikgu dia. Amboi, cantiknya Cikgu Murni memakai baju kebaya batik. Okey. Cikgu harap kamu dapat jawab dengan betul. Baiklah murid-murid, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat idea bagaimana cara menulis karangan mengikut clue yang diberi. Mengikut isi-isi penting yang diberi. Dan kedua, kamu dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan kata seru. Jadi selepas ini, kamu boleh gunakan kata seru itu mengikut penggunaannya yang betul. Jadi, kita dah habis dah buku jilid 1. Kita akan bersambung buku jilid 2 kemudian. Okey, jadi jumpa lagi pada hari esok. InsyaAllah, jaga diri kamu. Jangan lupa solat. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.